sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Jangan kau mengganggu aku, jangan mainkan perasaanku, ya. Jangan takutkan aku, dirinya akan menjagaku, ya. Karena kala terapung, karena suara di laut, menangis dan ketawa, kau selalu ada di minda. Mengapa kau masih di sini? Musik kamu tiada henti. Tak ingin ku lihat kau lagi, lebih baik engkau pergi. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Buka mata lalu sedar, mimpi yang terasa nyata. Namun mengapa ku rasa takut yang tidak terkira, ya. Burung berbunyi di malam yang sepi, lalu terdengar suaramu, ya. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Selamat berjumpa kembali dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram, bukan sekadar cerita seram. Di sini kita berkumpul untuk mendengar pengalaman kisah seram yang akan saya bacakan melalui kiriman email yang saya terima mahupun voice note yang dikirimkan kepada KC ke talian +6581310287. Okey, sebelum tu, malam ni saya nak cuba stream live sekarang ini dengan HD. Mungkin ada yang tak perasan, saya tengah stream live HD. Selalunya saya stream menggunakan 720p. Ya, saya stream dengan low resolution, tidak full HD lah. Takut nanti saya punya internet tak boleh tikit sebab saya menggunakan wifi, ya, melalui wifi, bukan direct connection. Jadi malam saya nak cuba, dan insyaAllah kalau boleh saya akan gunakanlah kualiti yang mana lebih high definition, ya, untuk tontonan semua. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua yang datang, yang sudi ikut Malam Seram di Malam Seram Podcast. Dan kemudian saya akan upload video ini di channel asal Malam Seram, ya, atas sebab-sebab saya buat masa ini tidak boleh live di channel Malam Seram. Terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan
Terima kasih kerana sudi melanggani konten berbayar dan juga insyaAllah nanti akan datang saya akan ada konten-konten istimewa untuk anda, ya, geng Momok Kapten dan Sarjan. Ini kerana untuk saya ni mengucapkan terima kasih lah kerana anda masih lagi setia menjadi melanggani, ya, konten berbayar Malam Seram. Dan terima kasih juga kepada iaitu moderator yang bertugas menjaga ketenteraman, keamanan live chat yang sedang berlangsung pada 3 dan saat ini. Jadi semalam kisah macam-macam saya kongsi dan ada yang suka dengan kisah semalam, ya, ada yang dah pun tinggalkan komen, suka dengar Malam Seram, ada yang dengar sekejap lepas tu takut tak tahu kenapa. Ada yang dengar Malam Seram sebelum tidur sebagai sebagai membantu anda untuk mendodoikan anda. Bila dengar Malam Seram mata kuyu tu tidur Tak tahulah nak fikir yang positif ke tidak Positif lah jadi maknanya menjadi teman ketika nak lelapkan mata. Okey. Dan ada yang juga suka dengan pengalaman semalam, kisah yang diceritakan, katanya kisah semalam best-best. Jadi terima kasih banyak atas maklum balas anda semua. Malam ini tidak terkecuali, saya akan cubalah setiap malam cari yang kisah yang menarik, yang best untuk anda dengar. Dan kisah yang pertama ini berkenaan dengan buai yang ada dekat hadapan rumah. Ini kiriman ini datang daripada Siti, ya, yang berkongsi. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya peminat Malam Seram, berasal daripada Shah Alam. Rumah saya ni depan ada taman permainan kanak-kanak dan pernah terjadi beberapa kali kejadian seram depan taman permainan. KC bayangkan sampaikan ada penduduk yang tinggal dekat kawasan itu melakukan sesuatu. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kejadian seram ini berlaku pada Siti setiap kali pada waktu malam. Menurut Siti, kisah seram ini berlaku dekat kawasan rumahnya di Shah Alam. Saya menetap di sebuah rumah kluster. Dan betul-betul depan rumah saya ni ada jalan. Seberang jalan tu adalah taman permainan. Yang mana selepas pukul 10 malam, taman permainan itu akan digelapkan. Cuma ada lampu-lampu, beberapa lampu saja yang menyala supaya ia tidak terlalu gelap. Dan saya ni juga suka berdiri dekat tingkap. Kadang-kadang sedang bercakap dengan kawan, dengan tunang, saya akan berdiri di tingkap memandang ke arah luar. Bila memandang ke arah luar tu, saya akan tengok dekat taman permainan. Beberapa kali pernah saya ternampak, Casey. Yang peliknya ada buai. Buai itu bergerak seolah-olah macam ada orang duduk dan bermain dengan buai berkenaan. Saya pernah ternampak perkara ini berlaku. Pada mulanya saya tak perasan, Casey, sebab tengah bercakap di telefon. Saya tahu dan saya nampak buai itu bergerak. Cuma tak perasan, tidak register dekat benak fikiran saya ni buai itu bergerak dengan sendiri. Masa saya nampak buai itu, saya fikirkan mungkin ditiup angin. Kemudian Casey, selepas saya letak telefon, baru saya tenung dekat buai itu. Dan barulah saya sedar, kenapa buai ni bergerak macam ada orang tengah main Waktu tu bulu roma saya meremang, Casey. Sejak malam tu baru saya perasan. Kadang-kadang, bukan setiap malam, kadang-kadang. Bila saya nampak dekat taman permainan, nak-nak pada waktu kawasan tu dah digelapkan, nampak buai tu bergerak sendiri. Kadang-kadang satu, dan ada kalanya kedua-dua buai itu akan bergerak, Casey. Rasa seram pun ada. Dan dipendekkan cerita, rupa-rupanya gangguan buai bergerak ni bukan saja saya yang kena. Malah ada jiran-jiran yang tinggal dekat sekitar kawasan depan taman permainan tu mengalami gangguan-gangguan lain. Selain daripada nampak buai bergerak, dengar-dengar cerita ada yang ternampak pontianak, Casey.
Seorang kanak-kanak hilang dalam rumah. Apabila ibunya penat cari, terperanjat, ternampak anaknya tengah duduk dekat buai. Dan bila ibu tanya kenapa datang sini, kenapa keluar rumah, dia kata kakak ni panggil, suruh main dengan dia. Ibu sampai dekat tempat kejadian di taman permainan. Anak tengah duduk pegang buai, buai sebelah tengah hayun. Laju. Si ibu dengan segera tarik tangan anak, tapi anak seolah-olah tak boleh bergerak. Tangan dia dipegang oleh sesuatu yang tak boleh dinampak oleh ibu berkenaan. Ibu terus membaca surah, barulah dapat lepaskan anak daripada kawasan taman permainan. Gangguan ini berterusan. Malah penduduk-penduduk telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar perubatan untuk datang dekat buai berkenaan. Datang dekat taman permainan untuk membersihkan taman itu. Saya pernah ternampak Casey, yang mana ada beberapa orang kelihatan seperti pakai kopiah, berjubah sedang berjalan di sekitar kawasan taman permainan depan rumah saya. Tapi Casey, benda tu dapat dikawal untuk seketika. Hampir lebih kurang 2-3 minggu. Dalam lingkungan waktu seperti itu, tidak ada kejadian aneh berlaku. Tapi selepas 2-3 minggu, kejadian buai bergerak sendiri, penampakan Pontianak masih kelihatan dekat depan rumah. Sampai bila Casey? Sampai bila orang-orang yang tinggal dekat kawasan tu nak panggil pakar datang untuk bersihkan lagi? Itulah pengalaman saya Casey. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ya, terima kasih pada Siti berkongsi pengalaman kisah yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Dan pengalaman yang diketengahkan ini berlaku di kawasan rumahnya di Shah Alam, bukan beliau seorang yang diganggu, malah benda ni adalah satu gangguan yang berlakulah, kerap berlaku, bukan setiap hari tapi kerap. Malah jiran sebelah pernah, dan kisah yang seram tu anak jiran sebelah hilang dalam rumah. Mak dia cari-cari, rupa-rupanya dekat taman permainan tengah main buai sorang-sorang. Bila tanya siapa suruh keluar, marah mak. Dia kata kakak ni panggil. Terima kasih Siti atas perkongsian kisah tadi. Yang ini kita nak kongsi kisah selanjutnya, datang daripada pengirim yang bernama, siapa ni? Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kejadian seram Casey. Pengalaman yang saya tak dapat lupakan. Tapi harap Casey dapat bacakan. Dan minta maaf kalau mungkin kisah saya tak seram untuk anda, tapi seram untuk saya. Begini kisahnya, kita kongsi daripada Adam, khas untuk Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Saya tinggal di sebuah rumah flat di kawasan Jurong East. Saya ada seorang jiran yang berbangsa Cina. Jiran saya ni ada pelihara seekor anjing. Kami jiran ni rapat, kenal antara satu sama lain. Jiran yang jenis bertegur sapalah. Bukan jiran bermasam muka tutup pintu tak kenal siapa. Casey, anjing jiran saya ni jarang sangat buat bising. Lebih lagi pada waktu malam. Kalau dia bangun waktu pagi, tengah hari, petang, kadang-kadang dengarlah dia menyalak. Tapi selain tu, waktu malam jarang-jarang sangat. Sebelum saya pulang ke rumah, saya kena lalu depan rumah jiran. Ada kala saya balik, keluar dengan kawan-kawan agak lewat. Pukul 1 baru sampai. Casey, pernah beberapa kali
saya balik lewat daripada kapak yang mana saya letak motosikal saya naik ke atas untuk balik ke rumah saya boleh rasa meremang, Casey. Macam ada sesuatu ikut saya. Sepanjang perjalanan saya baca Al-Fatihah tanpa henti. Yang peliknya, ketika saya jalan depan rumah jiran yang ada seekor anjing, anjing tu mula buat bising. Tak henti-henti, Casey. Seolah-olah kata Adam dekat sini, ada sesuatu yang mungkin anjing tu boleh rasakan. Jadi bila Adam lalu je depan rumah jiran yang ada anjing ni, anjing tu akan bising tanpa henti. Dan benda ni berlaku kadang-kala bila Adam balik lewat malam. Dan Casey, apa yang terjadi, jiran saya sebenarnya minta maaf dengan ibu saya. Dia datang berjumpa dengan ibu. Waktu tu saya baru keluar dari toilet. Ternampak aunty dekat sebelah tengah berbual dengan my mother depan pintu rumah. Kemudian apa yang berlaku, ibu saya pun saya pun tanya pada ibu saya. Selepas perbualan tadi, saya tanya, "Ibu, aunty nak apa?" "Oh, aunty datang minta maaf sebab anjing dia kebelakangan ini waktu malam bising." Kemudian Casey, saya baru terfikir, anjing dia hanya bising bila saya balik lewat malam, Casey. Adakah kemungkinan anjing tu nampak sesuatu ataupun rasa sesuatu yang ikut saya sampai nak pulang ke rumah? Sebab bila saya fikir balik, hanya pada malam-malam yang saya balik terlalu lewat, dia akan bising dekat sebelah. Sampaikan tuan rumah tak tahu nak buat apa bila suruh anjing tu senyap, tak senyap, Casey. Sebab itulah dia datang ke rumah minta maaf dekat mak. Nasib baiklah kami ni hidup berjiran betul ansur. Jadi ibu saya pun cakap dekat dia, tak ada apa-apa pun, tidak mengganggu pun. Tapi katanya dia akan cuba ikhtiar untuk buat anjing dia tak bising. Casey, saya nak tanya kepada para penonton Malam Seram, adakah kemungkinan anjing tu dapat detect sesuatu ikut saya pulang, Casey? Seram juga ni nak balik sampai lewat malam. Sekian, terima kasih. Kiriman daripada Adam untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah daripada Adam yang berkongsi pengalaman tentang anjing dekat sebelah. Kisah dia ringkas, senang nak faham. Jadi setiap kali kalau dia balik lambat lah, tapi bukan selalu cuma ada waktu dia balik lewat sangat. Lewat tu dia tak nyatakan pukul berapa. Tadi saya nampak pukul 1 pagi yang dia katakan lah antaranya. Mungkin kadang-kadang balik pukul 2 pagi mungkin. Dia balik lewat tu, anjing jiran sebelah ni akan bising. Dia bising. Kalau hari lain tak kisah ataupun waktu lain lah. Waktu lain dia balik petang ke, dia jalan depan rumah jiran dia pada waktu pagi pun tidak ada, anjing tidak bising. Tapi bila malam tu, bila lewat tengah malam dia balik tu, anjing tu akan bising, seolah-olah anjing tu boleh detect. Sekarang pertanyaan Adam ni, dia tanya pada semualah. Kalau mungkin ada yang boleh kongsi pendapat pandangan, adakah memang benar anjing tu boleh rasakan sesuatu dekat luar ketika saya balik? Seram juga kalau difikirkan. Itulah pengalaman yang Adam kongsi untuk anda semua. Okey, pada yang baru masuk gelanggang, selamat datang ke rancangan Malam Seram, Horror Talk Show bersama dengan saya, Casey. Dan saya nak kongsi kisah selanjutnya. Ini datang daripada pengirim kita. Saya dapat email ni memang banyak sangat pengalaman dia, pengalaman yang dikongsi ni memang terlalu banyak, dan saya akan selalu cuba carilah cerita yang menarik, mungkin yang lain daripada lain untuk kongsi dengan anda semua. Seperti yang ini, daripada kiriman
Kejap ya. Okey, ini kiriman datang daripada Nafisah, berkongsi pengalaman beliau yang mana ini bukan tentang nampak hantu, bukan, tapi lebih kepada kepercayaan, lebih kepada misteri. Nafisah berkongsi satu kejadian ini yang mana beliau pernah lalui lah ketika dia anak dara dahulu. Apakah kisahnya? Kita sambung pengalamannya selepas ini dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saya nak berkongsi pengalaman hidup saya, kata Nafisah. Dulu arwah ibu saya pernah buat sesuatu pada saya. Bukan sekali, malah ada beberapa kejadian arwah ibu pernah buat benda ni. Antaranya, sejak saya kecil, saya ni dibesarkan dengan kepercayaan tertentulah. Mandi bunga, Casey. Mandi bunga, minta tolong dengan seseorang. My first mandi bunga seingat saya adalah ketika saya ambil peperiksaan tamat sekolah rendah PSLE. Arwah ibu bawa saya jumpa dengan seorang perawat. Dekat rumah perawat tu lah. Saya masuk dalam toilet. Arwah ibu saya ambil bunga yang dah disiapkan oleh perawat. Saya dimandikan dengan air bunga. Saya tak pasti adakah kerana saya mandi air bunga saya lulus. Bukan saja lulus, malah saya lulus dengan cemerlang peperiksaan PSLE. Kemungkinan saya belajar agaknya. Tapi tidak, Casey. Ibu saya, arwah ibu saya percaya yang saya bukan sekadar lulus, tapi lulus dengan cemerlang PSLE, peperiksaan tamat sekolah rendah, kerana mandi bunga yang saya buat. Dari situ bermulalah episod-episod mandi bunga dan beberapa benda kepercayaan yang lain. Nak ambil peperiksaan peringkat O level pun saya mandi bunga. Saya sampaikan, Casey, pada satu waktu saya ni arwah ibu saya ni memang mengutamakan saya untuk belajar. Sekolah rendah, pergi sekolah menengah, saya dapat lanjutkan pelajaran saya ke maktab rendah, di sebuah maktab rendah yang boleh tahan jugalah, yang terletak di salah sebuah maktab rendah di kawasan Bukit Timah. Tak nak sebut nama sekolahnya. Dan selepas maktab rendah, saya dapat lanjutkan pelajaran saya, pergi ke university. Local U, Casey. Bukan mudah nak masuk. Alhamdulillah saya dapat. Tapi sebelum tu semua, mandi bunga. Jadi kepercayaan arwah mak saya dengan mandi bunga ni dah memang tak boleh dipisahkan. Eventually, saya menjadi seseorang yang fikirkan tentang education kerjaya. So, along the way, saya tak ada boyfriend. Tak pernah sekali pun saya ada teman lelaki yang istimewa. Kawan sekolah adalah, tapi teman lelaki, boyfriend, like macam kawan-kawan saya ada, in relationship, saya tidak ada, Casey. Sampailah saya habis tamat saya punya pengajian di universiti, saya mula bekerja dan saya naik pangkat. Everything saya buat tanpa ada penglibatan seorang lelaki istimewa dalam hidup saya. To me, saya tak perlukan lelaki, sebab that is how saya dibentuk dari kecil. Ibu saya selalu marah, "Kau jangan nak ada boyfriend dekat sekolah
Aku dapat tahu, aku titik kau. Marah ibu saya. Dia telah pun menerapkan saya ni rasa takut nak berkenalan dengan lelaki. Dan benda ni sampailah saya habis universiti. Saya mula bekerja dekat kerja pun sama. Dan sampai satu waktu, usia saya, Casey, dah masuk 31 tahun. 31 years old. Saya belum ada pasangan. Ibu saya khawatir. Aku tengok kau ni, semua ada. Mana kau punya boyfriend? Kau tengok sepupu kau, dah kahwin dah, usia 28 tahun, anak dah 2. Engkau ni nak masuk 32. Boyfriend pun tak ada. Ajak saya lagi, Casey, jumpa dengan pakar ni untuk mandi bunga. Saudara para penonton Malam Seram, pada usia nak dekat 32 tahun, nak dekat 32 tahun, saya pergi ke rumah pakar ni. Saya dimandikan bunga. Saya mandi sendirilah. Dia siapkan, saya mandi untuk cari jodoh. Dan sekarang ini, untuk pengetahuan Casey, saya dah pun ada keluarga sendiri. Pada mulanya saya tak percaya, Casey. Apa yang saya buat, saya tahu usaha saya belajar rajin sampai saya lulus peperiksaan, kan? Sampai saya lulus peperiksaan. Saya tak percaya mandi bunga, tapi ibu saya percaya. But the last thing yang saya buat mandi bunga, jodoh. Saya macam rasa, betul ke Casey mandi bunga ni dapatkan saya jodoh? Pada usia 32 tahun, pada waktu tu nak dekat 32, saya belum ada jodoh, Casey. Boyfriend pun tak ada. Mandi bunga. Sekarang ni saya dah ada keluarga. Arwah mak rasa gembira. Achievement semua dah unlock untuk saya. Daripada education, kerjaya dan ada keluarga. Saya dulu daripada tak percaya, sekarang ni saya macam, betul ke mandi bunga buat aku berjaya sampai sekarang ni? Kadang-kadang saya rasa kesal kerana saya ada pemikiran seperti itu. Tapi masalah dia, bila saya tengok balik backtrack rekod saya ni, everything seems so smooth kerana saya mandi bunga. Saya sekarang ini rasa macam nak lakukan perkara sama dekat anak saya. Saya nak tanya kepada semua. Saya tahu memang tidak, tapi Casey, bisikan syaitan tu memang sangat-sangat kuat dekat telinga saya. Anak saya nak berjaya macam saya, kalau boleh lebih baik daripada saya. But kalau tidak berjaya, bagaimana, Casey? Betul ke mandi bunga ni boleh membantu? Adakah ia haram? Setakat mandi bunga saja, Casey. Bagaimana? Tolong berikan pandangan dan penjelasan. Saya akan baca komen-komen nanti. Terima kasih. Nafisa untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, kiriman daripada Nafisa untuk Malam Seram. Saudara, macam inilah syaitan bermain dengan manusia. Ada manusia, syaitan tak perlu lama, dia kasih satu event terus macam, okey, bagus ni. Ada pula manusia, dia kena a series of event, ada beberapa benda yang berlaku ni buat dia percaya. Sebab aku mandi bunga lulus. Mula tak percayalah. Nafisa kata waktu kecil memang saya tak percaya. Bila sekolah dan meningkat usia, tak percaya. Sebab saya tahu, beliau tahu dia lulus peperiksaan atas usaha dia belajar rajin. Dia tak tahu. Tapi lama-kelamaan
syaitan ni dia dah build this belief, membina kepercayaan dalam diri Nafisah ni dan membuat Nafisah rasa ragu-ragu pula. Yang mandi bunga lah, takkan jodoh pun aku mandi bunga terus dapat. Jadi dia tanya sekarang ni dia tengah rasa hati dia macam dia tahu benda ni salah, tapi dia nak anak dia berjaya juga. Dan dia rasa kalau anak dia tak berjaya dia akan kecewa. Maka itu, adakah dia tanya ni sekarang, soalan dia, mandi bunga ni betul ke Casey haram, ataupun kalau kita percaya dia untuk sebagai membantu, bagaimana? Nafisah, kalau sedang menonton boleh baca komen-komen daripada geng Momok yang sedang live sekarang ini. Kalau mungkin tidak sekarang, mungkin Nafisah tidur, besok bangun boleh tengoklah komen-komen yang ada dekat sini. Okey. Jadi tinggalkan dan berikan pendapat pandangan anda. Kalau tanya saya, bisikan syaitan tu memang kuat, dia ada orang seperti saya katakan tadilah, dia percaya dengan benda syirik ni sekejap. Ada orang makan masa. Sebabnya susah nak convince kan. Memula anda pegangan anda kuat ni, tak ada, ni aku yang kerja keras, usaha aku, lama kelamaan kan anda macam kemungkinan lah, tu berbahaya tu. Kita teruskan dengan kisah selanjutnya sebelum Casey berehat sebentar nanti dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, yang ini pengalaman selanjutnya. Sebelum saya mulakan, ini datang daripada ini dia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Nurin. Saya nak berkongsi satu kejadian seram, kata Nurin. Dan Casey, kisah ni memang amat menakutkan saya, tapi agak lucu juga. Yang ini saya pernah sekali tu bila balik terlalu lewat malam. Sebabnya saya dah baca kisah Nurin ni, jadi saya kasih ringkaskan untuk bahagian hujah-hujah dekat depan lah. Jadi Nurin kata dia ni jarang-jarang sangat balik lewat malam. Selalu pun kalau dia keluar tu dia balik lebih awal lah, mungkin pukul 9 dah sampai rumah, pukul 8 lebih ke dah sampai rumah. Tapi waktu ni dia balik agak lewat kerana ada sambutan birthday surprise yang dilakukan untuk kawan rapat dia lah, seorang kawan rapat. Jadi dia sampai dekat kawasan pekarangan rumahnya pada kejadian seram ini berlaku dalam 12 lebih tengah malam. Saya balik terlalu lewat Casey. Bila balik lewat ni, bila mula-mula dengan kawan tak rasa tu. And then dia mula rasa bila kita dah balik, kita jalan daripada kita turun taksi tu, nak balik ke rumah tengah jalan tu, bila kita sedar sekitaran kita tak ada orang. Sunyi sepi, bawah blok kosong tak ada orang, tengok kapak tak ada kereta lalu lalang, baru kita rasa seram dia. So saya baliklah jalan kawasan estet perumahan saya yang terletak di Hogang. Tengah jalan, turun daripada teksi, belakang rumah tu, teksi dah jalan ni, saya boleh rasa remang pula macam, sunyinya kawasan rumah ni. Tak ada orang ke jalan? Tak ada orang ke sini, langsung tak ada orang. Jadi saya menghala ke kolong blok rumah nak pergi dekat lobi lift. Dalam perjalanan ni, bulu rumah tak henti-henti meremang. Tak tahulah kenapa. Meremang tak henti-henti ke sini. And then tengah jalan ni tiba-tiba saya dengar ada orang panggil saya. Sebab saya turun teksi dekat belakang blok rumah saya di Hogang. Macam orang panggil saya. Dia kata, Nak. Saya mendongak ke atas dekat tingkat 2. Saya nampak ada seorang makcik dekat tingkap rumah. Dapur dia gelap ke si? Saya tengok dia terperanjat lah. Saya tengok dia, kemudian saya jalan. Saya tak tegur dan saya tak tanya dia nak apa. Sebab seram ke si nampak makcik tu. Nak. Casey sampai dekat bawah blok, saya dengar dia panggil,
Aku panggil kau tak tengok. Kau tunggu. Aku turun, kata makcik tu. Ish, makcik ni gila ke? Saya jalan laju ke si? Sampai dekat lobi rumah saya ni tingkat 8. Saya tekanlah butang lift nak tunggu lift tu turun. Tiba-tiba saya dengar tingkat atas pintu terbuka dan tutup. Kedebum. Dan dengar ke si bunyi orang lari. Tuk, 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 tuk. Makcik tadi ke? Saya pun pusing. Nasib baik saya lari ke si. Saya dah setengah jalan, dah jauh lari. Makcik ni turun bawah. Aku panggil kau lah. Dia kejar ke si. Lari all the way, lari. Saya tengah lari, ketakutan ni makcik ni tengah kejar saya. Sampai saya nampak seorang lelaki ni dekat motosikal, tengah nak tunggang motosikal. Dia dah pakai helmet, tengah nak tunggang, nak bergerak lah. Tolong. Dan lelaki ni pun tengok dekat saya. Dia menghampiri saya. Dia tanya, kenapa ni? Ada makcik kejar saya, kata beliau kepada lelaki berkenaan. Lelaki tu dengan pakai helmet ni, dia terus pergi ke belakang saya. Dan dia tengok kiri kanan. Dia kata tak ada orang pun. Saya tengok makcik tadi dah hilang ke si. Kemudian dengan muka selamba saya cakap, minta maaf awak nak pergi mana Saya tanya lelaki tu nak pergi mana. Saya kata dia nak keluar sekejap. Boleh tolong hantar saya balik tak? Tanya saya dengan muka yang tak tahu malu. Boleh. Casey, lelaki tu pun hantar saya pulang ke rumah. Sampai naik atas rumah saya dekat tingkat 8, depan pintu rumah Casey. Saya cakap dengan dia, tunggu. Jangan keluar dulu jangan jalan dulu sampai saya masuk rumah, kata saya pada lelaki tu. Masuk rumah, tutup pintu. Alhamdulillah rasa selamat. Dalam banyak-banyak waktu yang saya tak pernah balik lewat, sekali itulah saya balik selepas 12.30 malam. Makcik misteri ni muncul ganggu saya Casey. Rupa-rupanya dekat atas tu memang ada makcik ni. Bila saya tanya pada ibu saya, memang tingkat 2 tu ada makcik. Makcik ni dia aktif pada waktu malam. Kadang-kadang pukul 12.30 malam dia suka jalan dekat bawah exercise. Saya tak pernah nampak sebabnya saya tak pernah balik terlalu lewat. Dan untuk pengetahuan Casey juga, lelaki yang hantar saya tu yang tinggal blok sebelah Casey, mana saya lari sampai blok sebelah, dah pun jadi kekasih saya. Kalau dah jodoh tak ke mana Casey. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman. Dan untuk Aim di Hogang, dia ada sebut nombor blok semua, tak perlulah Untuk Aim di Hogang, katanya aku cinta padamu, I love you lah Siap ada muak lagi Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Adakah patut dia hantar email untuk Aim? Sekejap, mana ini dia. Untuk Aim di Hogang, blog ... ni. Lepas tu I love you. Lepas tu dia ada muaks kat sini. Takkanlah saya nak pergi muakskan si Aim tu. I love you dah cukup lah, limit lah, biar ada batas, Dia suruh saya muakskan. Tolonglah jangan buat hukum saya sama macam tu sekali Tapi kita kembali pada kisah ni. Makcik tadi seram Hoi, aku panggil kau lah. Oh, dia marah sampai dia keluar rumah tu dia kejar. Ayolah. Tolong nak kirim muak-muak jangan jadi lain pula saya nak pergi muakskan awak punya boyfriend. Apa ke Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
kau datang tanpa bayang-bayang, kulihat bulan mengambang. Aku memujamu, aku menunggumu, kau dampingilah aku. Lihat gambarmu, ku seru namamu, ku sebut bertalu-talu. Bila orang yang kita sayang sudah pergi, hampanya terasa sempit berinya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosa, berdosalah bila panggil si mati. Satu kehilangan yang memang akan terasa. Rasanya hidup ini tidak pernah bermakna. Bolehlah, bolehlah, kita boleh berluka. Janganlah, janganlah sampai salah akidah. Asal lintas kau lintas, tak asal kau asal. Segi bertiga menjadi tujuh garis, tujuh jadi itu putar. Berhubungan kau minta ruang itu putar kau. Jadi bukan aku yang apa. Tiada lagi dia, masih lagi ada kamu. Terima hakikatnya dia pergi lebih dahulu. Usah-usahlah di kau bertentang kenyataan. Udah menghujat ibu belah. Bangunlah, bangunlah, bagikan semangatmu. Kuatkanlah, kuatkanlah isi hati imanmu. Pulanglah, pulanglah ke arah tuju yang satu, ke arah tuju yang satu. Ingatlah pada yang satu. Jadi bukan aku yang apa, bukan aku yang apa. Diri kita diri noh, jadi diri mau kau karena mereka kau. Pada kesebelah pada tak kau sampai ku kenal kau. Lewat tengah malam, aku memujamu, aku menunggumu. Aku memujamu, aku menunggu, kau dampingilah aku. Bila orang yang kita sayang sudah pergi, hampanya terasa sepi berinya hati. Ingatlah, ingatlah, pergi takkan kembali. Berdosa, berdosalah bila panggil si mati. Bangunlah, bangunlah, bagikan semangatmu. Bangunlah, bangunlah, bagikan semangatmu. Bangunlah, bangunlah, bagikan semangatmu. Ke arah tuju yang satu, ingatlah pada yang satu. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, lagu tadi lagu dari nyanyian Akmal dan rap oleh Idris, lagu yang dicipta oleh saya, lagu yang diberi judul Memujamu, menampilkan Rafaat Hamzah. Ya, terima kasih kepada yang sedang menonton, mendengar Malam Seram juga melalui Spotify, Apple Podcast. Terima kasih kerana menjadikan Malam Seram sebagai satu rancangan hiburan. Dan dalam Malam Seram ni, saya bukan sekadar nak berkongsi kisah seram. Dekat sini ni saya akan cuba menyajikan sebuah rancangan yang mana adalah unsur-unsur, mungkin ada unsur-unsur pengajaran, ada unsur-unsur ilmu, ada juga unsur-unsur seram, itu biasalah sebab nama Malam Seram. Dan ada juga ada kalanya informasi saya akan kongsi dengan anda, perkembangan dalam luar negara, dan juga macam tadilah kisah dia macam kelakar seram jatuh cinta Jadi supaya Malam Seram ni adalah satu rancangan platform hiburan yang boleh didengar oleh semua lapisan masyarakat lah. Saya tak nak buat terlalu heavy kan. Macam ada kes orang kena rasuk, sampuk, saya panggil. Itu belumlah sampai tahap macam tu. Tapi insyaAllah kalau ada mungkin kes-kes yang boleh kita berkongsi sama daripada pakar-pakar yang nak berkongsi pengalaman mereka, mengapa tidak lah. Dan terima kasih pada anda yang memberikan sumbangan untuk Malam Seram. Terima kasih kiriman daripada Super Chat, siapa lagi ni? Super Sticker Cinta Hati Yayang, terima kasih. Super Chat daripada R9. Alhamdulillah lepas sebulan usaha nak bagi donor ni. Terima kasih pada R9 atas sumbangan anda ya.
Hantu Durian, terima kasih sumbangan super sticker. The Nightwing Son of Batman. Fuh, nama dahsyat Hi guys, happy birthday to me, Hihi and Casey, you the best. Oh, birthday kepada Nightwing Son of Batman. Ya, selamat menyambut hari lahir yang ke ... Semoga anda akan menjadi superhero yang berwibawa, ya, insyaAllah. Semoga yang penting sekali kesihatan lah, kesihatan terjaga, ya. Zainuddin Hassan, terima kasih Zainuddin Hassan, super chat anda. Assalamualaikum Casey dan geng Momo, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Hantu Durian, happy working to all moderators. Terima kasih Hantu Durian, sumbangan super chat anda. Sekali lagi Hantu Durian, sumbangan super sticker. Dan Emilia Jamaluddin, apa khabar Emilia Jamaluddin yang berada jauh di US, ya. Salam geng, akak nak tumpang tanya, ya, macam mana you guys boleh balik malam-malam lepas merayap dengan kawan-kawan? Your parents tak marah ke? Dulu saya kerja balik OT, balik rumah depan pintu kena bantai then. Lain lah ada parents dia bukan tak marah dia marah, cuma kadang-kadang dia kasih can balik. Ada memang strict. Kau balik malam, kau balik. Kau fikir rumah ni hotel? Keluar masuk. Kau tunggu, aku bilang bapak kau. Bila dia cakap nama bapak kan, mak cakap aku bilang bapak kau. Termasuk segala-segala benda Leher termasuk, takut. Mak panggil bapak, ya Allah. Dulu mak punya super power bapak kira dia punya final power. Kau tak dengar cakap kan, okay, kau tak nak dengar kan, aku bilang bapak kau. Okey mama kita kan. Jadi bapak dengan mak tag team champion lah, macam tu lah. Ataupun bapak pula dia lembut, mak yang jenis yang marah, tak nak dengar cakap bapak, bilang mak gitulah. Okey, terima kasih atas perkongsian anda semua. Baik, kita sambung kisah. Yang ini saya terima voice note. Katanya, hai, Assalamualaikum Casey. Hai, Waalaikumsalam. Saya Aina, ada kisah seram tentang asrama. Pendek je, boleh Casey ketengahkan? Boleh kita dengar sekarang kisah daripada Aina dalam rancangan Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Assalamualaikum Casey. Saya Aina, berasal daripada Selangor. Saya nak cerita kisah ringkas saya waktu saya ke asrama dulu. Okey, saya ni jenis orang yang sebenarnya taklah penakut sangat, but actually taklah berani sangat. Cumanya dia ikut keadaan. Kalau saya tengok cerita hantu, kalau saya dengar cerita hantu or else yang berkaitan dengan hantu, of course dia akan kacau emotion saya, so saya akan takut. But at the same time, kalau saya tak tengok langsung pasal benda-benda macam tu, saya boleh selamba je. Saya memang tak takut dengan apa-apa. Kiranya kalau kat asrama tu dulu, even malam-malam, tengah malam, saya boleh duduk bilik prep seorang-seorang walaupun tak ada orang. Dekat bawah tu, dekat bilik prep tu, hanya saya seorang je dalam tu. Saya tak kisah sebab saya tak fikir, tak takut. So, kita orang ada curfew tau. Kiranya macam tutup lampu waktu pukul 11 like that. And saya masih boleh lagi duduk dekat bawah tu, dekat bilik prep seorang-seorang sebab internet just sampai pukul 3 sampai 4 pagi. So, tak kisah. Saya boleh jalan seorang-seorang dekat balkoni balkoni pula, dekat asrama yang gelap tu, yang tak ada lampu tu sebab dah tutup lampu kan. Saya tak kisah. Pergi toilet pukul 1-2 pagi seorang-seorang tengah malam pun saya tak kisah. Sebab saya memang kalau tak fikir apa-apa, saya tak takut. Okay, lepas tu waktu tu saya tak ingat dalam pukul apa, maybe dalam pukul 12 lebih like that. Tapi memang dekat toilet time tu tak ada orang. Saya pergi toilet seorang. So bila saya pergi toilet seorang tu, saya membuang lah apa semua hajat saya. Sorry. Lepas tu saya basuh tangan. Kalau Casey nak tahu, saya punya cermin and sinki berhadapan dengan shower. So kalau saya tengah basuh tangan sambil tengok cermin, saya akan nampak reflection belakang saya adalah shower. Shower kita orang ni, dia tak ada pintu tau. Dia just guna, orang kata macam bena macam tu macam dia just tutup langsir macam tu je. Lepas tu belakang saya ada shower. Shower ni macam apa yang saya cakap, tak ada orang langsung kat situ. And shower tu kosong. Tempat toilet tu memang kosong. Saya basuh tangan seorang-seorang, saya berangan depan cermin tu. Lalu suddenly, secara tiba-tiba, belakang saya punya shower terbuka dengan sendirinya. Okay, and then bila terbuka, saya macam blur kejap tau, macam ada orang ke?
But at the same time, dekat belakang saya tu, shower tu, dia punya curtain, dia punya langsir tu macam tak tutup rapat tau, half. So saya boleh nampak ada orang ketat dalam tu, and obviously it's no one there. Memang tak ada orang. And saya pun macam, siapa yang buka shower tu? Oh my god, like that lah. Macam saya buka, tiba-tiba shower tu terbuka, and saya macam saya tak takut. Saya rasa macam nak pusing belakang, nak tutup. But what if dekat belakang kat belakang curtain yang tengah tertutup tu, half yang tertutup tu, saya ternampak something. Baru saya terfikir macam, bodohnya saya. Dah tahu tengah malam tak ada orang, tiba-tiba shower terbuka. What else? Larilah. Saya larilah, lintang bukang masuk dalam toilet, masuk dalam dom balik. Masa macam sampai terlanggar pintu semua, sebab baru rasa takut tu. So you know, kalau saya tak takut, saya tak fikir pasal benda tu. Itu je lah kisah seram saya. Harap Casey boleh ketengahkan. Kalau Casey ketengahkan, terima kasih. Terima kasih Aina. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah dari Aina, ringkas berlaku di dalam tandas asrama, ya, tentang ada satu yang selak tirai shower curtain tu lah, yang dikongsi oleh Aina awal tadi, ya. Terima kasih Aina atas perkongsian kisah dalam rancangan Malam Seram. Dan kalau ada kisah, anda boleh WhatsApp saya, voice note, anda boleh rakam suara macam tadi, jelas, tak ada bunyi, cuma tak ada bunyi kipas ke, bunyi suara jauh. Ada yang kirimkan voice note anda tak balance, ada macam dia more to the left. Nanti bila dengar kan, telinga sebelah dengar, sebelah kosong, macam apa pasal berat sebelah ni. Ada pula yang tadi yang berkongsi mungkin depan kipas bunyi bising, ada berbisik. Jadi pastikan suara anda jelas lah, dapat semua dengar. Yang saya perhatikan ni tadi, saya rasa muskil lah. Asalkan ada orang perempuan voice note aja, dia pergi chat kat sini. Oh, manisnya, mana kau tahu? Dengar suara tahu orang tu manis. Saya pelik lah tengok orang-orang, macam mana dia boleh tahu. Assalamualaikum Casey. Oh, manisnya, inilah jodohku. Saya takut Casey. Disebut takut je aku jatuh cinta. Korang ni tak tahu. Macam mana korang tahu? Orang bercakap, Assalamualaikum Casey. Tak tahu. Tapi okey lah, yang single okey, yang dah ada isteri, yang ada pasangan, mental kat sini, dapat tahu, aku block korang. Ingat, jangan mental kat sini, Yang single okey, no problem, Tapi jangan mental dengan pasangan orang. Ya. Jom kita kembali ke Malam Seram. Assalamualaikum, nama saya Aida. Manisnya orang. Mana korang tahu dia manis ni? Pelik betul lah. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah yang ingin saya bacakan ini, sebelum saya ketengahkan mungkin panggilan dan juga voice note sebentar nanti. Yang ini kiriman daripada pengirim kita. Nama dia Sata, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Sata. Saya nak berkongsi satu kejadian yang mana ini saya bermalam dekat rumah yang ada Pontianak. Ya, tajuk dia bermalam di rumah Pontianak. Itu tajuk dia, Jadi saya bermalam Pontianak ada rumah, Maksud di sini dia bermalam di rumah yang ada makhluk ni lah, yang menetap dalam rumah ni, menurut tuan rumah yang menetap dekat dalam rumah ni, yang memanggil dia untuk datang dan rasakan sendiri apa yang berlaku. Ini berlaku di Singapura, di salah sebuah rumah di Pasir Ris, dan katanya di sini saya telah pun diminta bantuan untuk datang ke rumah orang ni dan untuk bersihkan rumah dia lah, sebab dalam rumah dia menurut tuan rumah ada cik kak yang tinggal.
Malah bukan dia saja, iaitu lelaki lah, suami ini yang terkena dan terkena gangguan dengan penampakan susuk tubuh wanita dalam rumah. Isteri pernah kena, dan waktu malam isteri dia pernah tidur, tengah baring atas katil, mata terbuka macam orang dah bangun dan menyanyi. Padahal isteri dia tengah tidur. Oh, kisah dia. Jom kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Jadi saya telah pun dipanggil oleh tuan rumah ni. Kalau tak percaya, datang rumah saya dan awak tidur dekat sini, awak akan tahu apa saya maksudkan. So, waktu saya datang tu, isteri dengan 2 orang anaknya tidak ada di rumah. Dia dah hantarlah pergi ke rumah ibu mertua. Jadi yang dalam rumah tu hanya saya dengan suami, dengan lelaki ni lah yang panggil saya. Lelaki ni saya kenal, dia adalah kawan saya. Jadi saya pun datang rumah dia, kita pun mulalah tidur. Tengah tidur saya tengah nak tidur ni, kawan saya ni dah masuk bilik dia, saya masuk satu bilik lah. Dan saya tak tidur, saya cuma baring. Bila baring, antara benda dia katakan, nanti kau akan dengar tau dekat luar kawasan ruang tamu ni, dengar macam ada orang berjalan. So saya pun baring kan. Masuk pukul 10, pukul 11, tak ada apa-apa. 11 lebih dengar bunyi orang jalan. Jadi dalam rumah tu saya dengan kawan saya berdua. So saya ingatkan kawan saya diam je lah. Saya dengar memang ada bunyi telapak kaki orang bergerak. And then saya pun message kawan saya. Kawan saya dah tidur dah dah masuk alam mimpi, tak reply message saya. So antara benda lain, kawan saya cakap kadang-kadang bila buka pintu, nanti kau akan ternampak ada orang tengah duduk dekat ruang tamu, tengah berdiri, susuk tubuh seorang perempuan. Kau nampak sekejap je. Nanti dia hilang. Dia gaib. And then saya tak nak keluar dulu, saya nak tunggu bunyi telapak kaki tu. And then tiba-tiba telapak kaki tu bergerak. Dengar berdiri depan pintu bilik yang mana saya berada dekat dalam. Saya tak nampak ni, saya cuma dengar je. Dah meremang bulu roma. Mulut ni dah start baca surah-surah. Saya mula baca surah ayat kursi. Kemudian saya berdiri depan pintu. Belum buka pintu, saya berdiri depan pintu, saya boleh rasa ada entiti dekat luar di sebalik pintu tu. Saya baca surah, buka pintu, tak adalah benda kat luar. Saya tengok dekat ruang tamu, walaupun tak nampak pontianak, tak nampak hantu, makhluk gaib, tapi saya boleh rasa macam ada sesuatu. Bulu roma saya meremang. Saya buka pintu bilik kawan saya tengah tidur. Saya tutup balik pintu, pergi dekat dapur. Memang ada something dalam rumah tu. Saya mula baca. Malam tu mula baca. Saya duduk dekat ruang tamu. Saya ingat lagi, selepas baca ayat kursi, saya keluarkan Yasin, saya baca Yasin. Tengah baca Yasin ni, baca, tiba-tiba dekat dapur, ketepang, bunyi pinggan jatuh. Nasib baik yang jatuh tu adalah pinggan besi. Dia jatuh bunyi bising. Sampaikan kawan saya terbangun, dia buka pintu, kenapa ni? Saya baca lagi, saya angkat tangan, saya cakap nanti dulu, diam. Habis baca Yasin, kawan saya pun pergi ke dapur dengan saya. Kita angkat pinggan besi yang jatuh. Yang hairan pinggan besi itu jarang digunakan dan ia berada dalam almari yang pintu almari itu ditutup. Macam mana pintu almari itu boleh terbuka dan pinggan tu boleh terjatuh? Kemungkinan makhluk ni tak suka saya datang dalam rumah dan membaca Yasin, membaca ayat kursi. Saya baca sepanjang malam. Dan saya cakap dekat kawan saya, dia memang tak suka bila kau baca, aku baca, dia panas. Jadi aku harap kau teruskan. Kalau tak mampu nak baca sebab bekerja, putarkanlah CD ke, kalau ada dari YouTube, putarkan bacaan nak ayat kursi dan juga Yasin. Semakin kau baca, banyak kali dia rasa panas, dia akan keluar. So kawan saya buat, Alhamdulillah benda tu dah keluar daripada rumah kawan saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan
dan yang syilid jangan dicari. Okey, kita terus ke kisah. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya Alang dari Selangor. Saya ada kisah yang hampir sama dengan cerita Ain yang semalam pasal pengawal keselamatan. Harap KC boleh ketengahkan. Terima kasih daripada Alang di Selangor. Kita dengar kisah daripada Alang dalam rancangan Malam Seram. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada KC dan pendengar-pendengar Malam Seram. Di sini saya ingin menceritakan tentang kisah yang diceritakan daripada abang saya yang mana belajar di salah sebuah UiTM di Malaysia. Kisah ini diceritakan kepada saya kira-kira beberapa tahun yang lalu. KC, pengalaman yang diceritakan oleh abang saya ini dilalui oleh kawannya pada waktu malam. Ditegur oleh seseorang yang diingatnya sebagai pengawal keselamatan. Sebelum itu, saya ingin memohon maaf sekiranya kisah saya ini tidak seram dan juga ada beberapa bahagian daripada cerita tersebut kurang saya ingat. Maaf. KC, seperti yang KC tahu, pelajar-pelajar di universiti yang mana di tahun-tahun akhir ataupun semester di final semester, mereka pasti akan sibuk belajar, buat assignment ataupun ulang kaji untuk peperiksaan yang bakal menjelma. Di sini pada satu malam rakan abang saya belajar pada lewat tengah malam, kira-kira selepas daripada pukul 12 tengah malam. Kawan kepada abang saya belajar di hadapan tingkap, dan sedang dia belajar, tiba-tiba dia ditegur oleh seorang pengawal keselamatan yang mana dialognya berbunyi begini. Buat apa tadi? Kenapa tak tidur lagi? Jawab ke kawan abang saya tanpa menoleh kepada si tukang tanya tersebut. Biasalah pakcik, dah hujung-hujung ni banyak assignment, nak ulang kaji, nak kena ulang kaji apa semua, so busy sikit lah macam ni. Jadi KC, pengawal keselamatan tu pun membalas, oh iya ke? Yalah, jangan belajar lewat sangat, jangan tidur lama sangat, okey? Dan rakan abang saya tu KC membalas, baiklah cik, terima kasih. KC dan pendengar Malam Seram, berselang beberapa ketika kemudian dia baru sedar dan dia bertanya siapa yang tanya kepada dia KC. Dan juga KC baru dia ingat KC, suara tu KC datang daripada hadapan dia, sedangkan pintu masuk dan koridor orang berjalan KC berada di belakang dia KC. Sedangkan di tingkat hadapan tu hanyalah koridor untuk orang buat pembetulan sahaja KC. Ya KC, tiba-tiba KC dia macam, siapa punya suara ni? Sebab suara tu betul-betul depan aku ni. KC, selang beberapa ketika KC, kawan abang saya ni meremang dan tanpa fikir panjang dia terus masuk tidur KC. Begitulah kisah saya. Maaf sekiranya kisah saya tidak seram. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Terima kasih kepada Brother Alang
dari Selangor berkongsi kisah awal tadi. Ya, pengalaman yang diceritakan oleh Brother Alang. Tadi sebenarnya gambar gula-gula tadi tu yang saya paparkan tu, saya nak mainkan untuk cerita ni. Tertekan lebih awal lagi. Minta maaf lah. Kali ni kisah yang saya nak kongsi ni, tajuk dia Casey. Ya, tajuk dia dihantui makhluk gula-gula. Dia tak sebut gula-gula lah. Dia kata nama penuh. Jadi saya kata, ada orang kata, Casey jangan sebut nama makhluk ni Casey. Okay lah, saya ikut nasihat. Saya gunakan nama samaran gula-gula. Dihantui makhluk gula-gula. Kisah ini berlaku daripada kiriman. Mana tadi kejap kiriman email. Tengoklah email saya. Oh, tertutup email dia. Okey, kita kembali selepas ini dengan kisah daripada pengirim kita. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Nama saya Johari. Kawan-kawan panggil saya Jojo. Dan kisah yang saya nak kongsi sama pada Casey dalam rancangan Malam Seram berkenaan dengan saya pernah dihantui oleh makhluk gula-gula. Begini kisah saya, harap Casey bacakanlah dalam rancangan Malam Seram. Bila saya tidur, dia akan datang, Casey. Benda ni menghantui saya sejak saya kecil. Pertama kali saya hidup dalam ketakutan pada usia saya 10 tahun. Saya tidur peluk bantal panjang, bantal bolster panjang saya peluk. Dan saya ingatkan saya peluk bantal, Casey. Kenapa bantal ni lain macam? Bila saya tengok, makhluk berbungkus yang saya peluk yang ada dekat atas katil saya pada usia 10 tahun. Terpekik saya sekuat-kuatnya. Terbangun keluarga saya daripada tidur dan lari ke bilik tidur saya. Saya meraung menangis ketakutan kerana benda tu muncul dalam hidup. Itu pertama kali dan itu bukanlah kali terakhir dia muncul. Malah beberapa kali dalam hidup saya, makhluk gula-gula ni pernah menghantui dan membuat saya takut. Sejak hari itu, saya tidur tak akan gunakan bantal panjang, Casey. Sebab setiap kali saya gunakan, dia akan muncul. Saya tak tahu apakah kaitan bantal panjang tu dengan saya tidur dengan bantal panjang tu dengan makhluk gula-gula ni lah yang muncul. Saya trauma bila tidur dengan bantal panjang. Dan saya tak boleh tidur seorang. Sentiasa saya harus tidur ditemani. Dan Casey, pada usia 10 tahun diganggu memang takut. Pada usia saya waktu tu 20 lebih tahun, setelah berpuluh tahun, Casey, setelah berpuluh tahun dia tak muncul dalam hidup saya akhirnya beranikan diri untuk gunakan bantal panjang tu. You know what, Casey? Dalam mimpi saya dia muncul. Tengah tidur, saya seolah-olah bermimpi saya sedang peluk bantal tu, iaitu gula-gula. Saya bangun sampai saya tolak bantal tu, jatuh daripada katil. Kenapa ni saya diganggu? Kenapa, Casey? Bila bertanya dengan pakar hanya mengatakan makhluk gula-gula tu adalah seekor jin. Kemungkinan jin ni memang suka dekat saya. Jadi setiap kali saya tidur dengan memeluk bantal yang panjang menyerupai jasad makhluk jin ni sebagai seekor gula-gula, dia akan datang, Casey. Sebab dia suka pada saya. Jadi nasihat pakar tu adalah untuk saya jangan guna bantal macam tu. Dan sebelum tidur saya kena baca, dinasihatkan untuk baca 3 kul, ayat kursi dan Al-Fatihah, baru saya lelapkan mata. Kalau tidak, makhluk tu akan datang dalam mimpi dan akan sentiasa menghantui saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah pengalaman yang diketengahkan oleh pengirim-pengirim kita. Terima kasih atas perkongsian anda. Pengalaman kisah yang diceritakan. Ada yang kirimkan semalam tak sempat Casey nak call. Ada yang dekat sini kirimkan saya private message, katanya, Casey, saya nak kongsi satu kisah yang berlaku tadi dekat kapak. Balik rumah rushing nak dengar Malam Seram, Casey. And then sampai terlupa barang saya dalam kereta. Yeah. Ini seram ni kisah ni. Okey, begini kisah dia. So, saya balik rumah rushing lah nak menonton Malam Seram dekat YouTube kan. And then rushing naik ke rumah, sampaikan saya terlupa barang yang saya beli dalam kereta, iaitu makanan. Kalau baju besok boleh ambil lah, tapi makanan ni boleh basi kan. Nanti kereta pula bau. So, dah naik atas, saya dah siap ni nak dengar Malam Seram. Tiba-tiba, alamak, makanan aku lah dalam kereta. And then saya pun pergilah dekat kapak, multi-story kapak rumah saya di kawasan Sembawang. Saya keluar rumah, saya jalan kan, on the way saya jalan pergi ke kapak. Saya ternampak ada pakcik ni lah yang tinggal satu blok dengan saya. Jadi pakcik ni pun berbual dengan saya sekejap. Tanya, nak pergi mana? Nak keluar? Saya, taklah cik, lupalah. Pakcik ni cakap kat saya, lupalah cik. Saya cakap kat pakcik, lupalah barang makanan saya dekat dalam kereta. Oh, kau nak naik atas lah. Tingkat apa kau pak? Saya pun cakap, atas lah cik, biasalah kalau kereta ni tingkat 4B kalau tak silap saya, kata saya pada pakcik tu. Pakcik ni dia menunggang motosikal. Kemudian dia kata, ui, tinggi tu. Baik kapak ni bukan kaleng-kaleng. Pakcik membranan Pakcik tu macam nak takutkan saya tau. Pakcik ni nama apalah. Tak ada, aku cakap serius ni. Tiba-tiba dia serius ke si? Jangan main lah pakcik. Tak, aku serius ni. Tadi baru aku kena. Saya pun terdiam. Saya tanya, apa jadi cik? Aku tengah naik motor, nak cari parking kosong kan. Aku naik sampai tingkat 2. Adalah satu lot kosong ni, masukkan motosikal. Dekat kereta belakang aku ada orang tengah duduk lah. Duduk kat belakang ni, kata pakcik tu. Kau tak terperanjat aku. Aku terus tenangkan diri, turun bawah. Ni lah nampak kau ni. Kau nak naik atas baik-baik. Mungkin dia masih kat atas. Casey, to be honest, saya sampai cakap kat pakcik tu, cik, cik tak sorry, minta maaf. Pakcik dah nak balik kan? Pakcik temankan saya sekejap, boleh tak ambil makanan? Pakcik tu temankan Casey, nasib baik lah. Sampai dekat multi-story kapak, naik tangga, sampailah dekat tingkat 4B untuk ambil makanan saya. Alhamdulillah tak ada gangguan Casey. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Selamat Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu dia kisah daripada pengirim kita berkenaan dengan gangguan dekat kapak. Sebenarnya dia tak alami pun, yang alami tu pakcik tu. Pakcik tu boleh cakap. Sudahlah pakcik, jangan macam tu ya. Terima kasih sekali lagi pada semua yang sedang menonton Malam Seram. Saya nak ucapkan terima kasih atas sokongan anda untuk channel Malam Seram. Dan terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang anda berikan dekat sini. Terima kasih pada Hantu Durian, sumbangan super stiker anda Hantu Durian. Sekali lagi terima kasih Hantu Durian. Terima kasih pada Mak Minah. Oh, nama Mak Minah macam familiar Taklah, Minah ni nama ramai Dalam cerita Piramli pun ada orang nama Minah ya. Terima kasih atas sumbangan super stiker. Hana Fafa, terima kasih sumbangan super stiker. Mr. Del Toro, Casey, dulu saya hantar voice note pun tak macam ni komen-komen. Wah kakak. Kenapa Mr. Del Toro? Ya, apakah komen-komen yang berlaku awal tadi? Abdul Mubarak, terima kasih sumbangan super stiker. Hantu Durian, terima kasih sekali lagi sumbangan super stiker yang anda kirimkan untuk Malam Seram. Okey, saya akan ketengahkan satu lagi kisah yang terakhir, one last story. Malam ni saya tutup awal sedikit lah, tak banyak pun. Saya rasa 10 minit lebih awal mungkin. Sebab ada kerja-kerja yang saya kena habiskan sekejap lah. Ada beberapa kerja pertanyaan email yang perlu saya ketengahkan. Okey, ini last
Katanya daripada pengirim kita. Okey, semalam bila brother kita berkongsi kisah di Woodlands kan, brother Aril berkongsi dekat Woodlands, dan saya tengok ada komen-komen yang masuk, katanya Woodlands dulu situ memang kawasan hutan, situ memang banyak tempat orang tanam pokok, dan ada yang siap kirim private message pada saya. Yang ini daripada Pak Wan, katanya Assalamualaikum KC, nama saya Pak Wan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semalam ada seorang geng momok berkongsi tentang kawasan Woodlands. Saya daripada kecil sampai sekarang memang Woodlands, duduk dekat Woodlands. Memang betul dekat kawasan Woodlands ni, nak di kawasan Woodlands Causeway Point dulu semua hutan KC. Hutan situ. Situ banyak orang tanam lah. Ada ladang, ada pokok-pokok, pokok durian ada banyak ke sini. Sini memang kalau masuk sini kawasan ada banyak tanaman-tanaman. Dan waktu malam memang ramai orang takut nak keluar rumah. Marsiling tu adalah blok-blok lama yang mana dah lama wujud. Woodlands blok baru, masih belum lagi dibersihkan kawasan tu, dan masih banyak semak samun. Saya pernah keluar dengan kawan satu ketika masih kecil dulu nak tangkap spider. So waktu kejadian berlaku pada waktu malam ke si, cakap dengan mak nak pergi kelas mengaji, pergi kelas mengaji, padahal tak pergi pun kelas mengaji, dengan beberapa orang kawan masuk dekat kawasan semak samun nak tangkap spider. So what happened ni, tengah dekat dalam hutan tu, tiba-tiba terdengar ke si bunyi suara orang menangis. Saya tengok kawan tengok saya, lintang pukang kita lari. Masalahnya bila kita lari lintang pukang tu, seorang daripada kawan kita ni berada jauh daripada kita. Dia tak perasan yang kita dah belah. Dia tak perasan kita dah jalan. Sampai kita dah keluar dekat hutan tu, berada dekat satu pathway ni, kita bertanya, Malik mana? Malik? Malik kat dalam lah. Si Malik ni pula, dia ni daripada family yang agak well to do sikit lah. So dia tangkap spider, dia gunakan Walkman. Walkman zaman bila ni? Dia gunakan Walkman, dia dengar lagu, sumbat earphone dekat telinga. Jadi bila kita belah, terpekik-pekik lari ketakutan dengan suara tangisan tu, dia masih dekat dalam. What happened bila kita return, kita sampai balik, kita nampak si Malik masih tengah cari spider. Kita panggil dia terus keluar daripada kawasan tu, dan bila sampai luar baru kita jelaskan tentang suara seram yang kita dengar bila berada dekat dalam semak samun di tapak tanah lama lah, di Woodlands lama, sebelum ia dibangunkan kawasan perumahan dan juga Causeway Point. Itulah kisah yang dikongsi. Tangkap spider Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, saya minta maaf, saya tak boleh jawab panggilan-panggilan lagi. Saya kena habis awal sedikit. Saya nak ambil masa 10 minit ini untuk habiskan beberapa kerja-kerja yang lain. InsyaAllah jumpa besok lah. Saya, sejujurnya niat di hati saya nak habis tadi. Saya dah cakap dengan isteri saya, yang malam ni pukul 1 lah saya nak habiskan Malam Seram. Hari ni nak awal sikit lah. Okey. Ni 1.21 belum habis. Nanti dah tahu 1.30 je. Okey, jadi terima kasih banyak. Jumpa anda esok lah dalam Malam Seram. Dan ada yang telah memberikan saya saranan untuk interview orang A, B, C, D, E. InsyaAllah saya akan cubalah. Dan jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow KC di channel Malam Seram, like, komen dan subscribe. Yang penting sekali, Malam Seram adalah sebuah rancangan hiburan dan perkongsian kisah misteri. Jumpa anda dan selamat Malam Seram. Bye-bye semua. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod.